Baiklah, sekarang kita akan berkongsi kepada anda semua. Ini juga berkaitan dengan teater, macam mana untuk kita mengangkat seni. Dan teater ini dinamakan Nuansa Pasar Seni di Bawah Tiang Lampu. Ini kali yang kedua, kerana yang pertama sudah pun berjaya. Ada permintaan untuk dipentaskan untuk kali yang kedua. Untuk maklumat lebih lanjut bersama kami pagi ini, bertuah sekali dalam kesibukan ke arah hari acara sebenar. Sempat bersama kami di studio pagi ini Dr. Nur Zuraina Muhammad Nur dan juga saudara Fairul Pujangga yang merupakan pelakon juga penulis skrip. Dr. Nur Zuraina, kami boleh panggil Dr. Ayu ya? Ya, boleh. Okay, baik. Seperti Ridwan sebutkan awal tadi, ini merupakan edisi kedua. Apa lagi yang ditambah baik untuk menjadikan nuansa Pasar Seni Bawah Tiang Lampu ini lebih menarik berbanding dahulu? Okey, sebenarnya nuansa Pasar Seni di Bawah Tiang Lampu 2 ni, kita telah buat pada September tahun ini 2023 dan kebiasaannya kita di universiti kan, kita akan setiap event kita akan selesaikan dengan kepuasan pelanggan. Okey, melalui feedback daripada kuasa pelanggan tersebut, kita melihat ramai remaja-remaja kita yang sangat berminat rupanya dengan sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dahulu kala kan, pada tahun 1970-an, pada 1980-an, dan kebetulan pula ketika itu kami mendapat sponsor daripada Yayasan Hasanah untuk menerbitkan kembali, dan kami pun berbincang, okey, kita buat semula dengan satu idea baru, nafas baru, dan kita ketengahkan lagi sejarah-sejarah ataupun memori yang boleh kita kongsi bersama-sama dengan rakyat Malaysia. Jadi untuk pengetahuan anda semua, macam tadi saya ada sebut tadi kan, di Pasar Seni ini adalah sejarah seni itu terangkat di Malaysia. Contohnya kalau kita dengar kumpulan Korporatasa, mereka juga datang daripada Pasar Seni. Jadi untuk berlakon dan juga melakonkan kembali nostalgia itu dengan nama-nama besar dalam sastra dan seni itu, bagaimana pihak pelakon sendiri? Untuk saya, bagi generasi baru, saya rasa sangat berbesar hatilah dapat hadir dan mengangkat bersama-sama sejarah yang telah berlaku ini sebagai pelakon dan juga penulis skrip. Pada saya, dalam segmen ini, apabila kita boleh berada bersama dengan antara tokoh-tokoh yang berjuang pada zaman itu masih hidup dan akan mementaskan bersama dalam cerita ini, ia satu orang kata anugerah. Yang mana kita boleh menyelami dan merasai semangat perjuangan mereka secara langsung bila sesi latihan dan juga secara pembacaan terhadap sejarah-sejarah itu sendiri. Pada saya ini peluang yang besarlah yang saya sangat hargai. Lokasi spesifiknya di mana di Pasar Seni itu nanti, Dr. Ayu? Okey, sebenarnya kita bukan buat di Pasar Seni. Sebenarnya kita buat di panggung Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, di depan Dataran Merdeka kan. Okey, tarikhnya ialah 23 Disember 2023. Dan bagaimana setakat ini dalam usaha rehearsal dan sebagainya, apa yang Dr. Ayu lihat yang bakal menggamit perhatian daripada para pengunjung nanti? Okey, sebenarnya mungkin saya boleh bercerita sikit apa yang istimewa tentang nuansa Pasar Seni di Bawah Tiang Lampu ni. Okey, selain daripada kita menceritakan tentang bagaimana kita nak merakyatkan nostalgia lama, okey, tentang kebangkitan seniman-seniman sastra, seniman-seniman seni lukis di Malaysia. Okey, kita juga sebenarnya membawa satu komuniti kesenian ataupun satu komuniti penggiat-penggiat sastra di Malaysia yang pelbagai. Yang pelbagai, di mana kita gabungkan antara kerjasama pensyarah-pensyarah di universiti, pelajar-pelajar, guru-guru Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kita ada aktivis-aktivis sosial, di mananya semua berkumpul di dalam satu pementasan, dan sebenarnya kita menyahut kepada perjuangan kata seni, iaitu kita memperjuangkan tentang seni sastra budaya melalui pendidikan. Okey, disebabkan itulah kita memberi peluang kepada setiap aktivis, dan sebenarnya bukannya aktivis saja, kita ada artis daripada Alia Perdana, kita ada Adam Lee. Okey, yang Saiful Wazin tu di nuansa 1. Okey, dan kita juga macam biasalah, kita ada Saifuddin, kita ada Pia Habib, dan kita ada satu nama yang sangat hebat pada ketika itu Datuk Din Seman. Walaupun Datuk Din Seman sebenarnya tengah tak sihat, tengah sakit, tapi beliau sangat berbesar hati untuk bersama-sama dengan kita untuk menaikkan semula memori-memori ini. Okey, ini adalah kontes yang akan berlangsung nanti
yang juga ini adalah hadiahnya. Tapi sebelum itu, apakah elemen yang akan dibawakan? Adakah hanya teater yang ada dialog ataupun akan ada juga nyanyian lagu ataupun bagi elemen-elemen lain? pementasan ini kita mengekalkan konsep nuansa satu, iaitu gabungan pelbagai elemen seni puisi dengan secara teatrikal. Antaranya kita masukkan beberapa puisi-puisi baharu dan yang lama yang diangkat pada zaman itu sebagai naratif dalam cerita ini. Dalam pelbagai bentuk, antaranya saja ada gurindam, ada syair dan ada juga dialog-dialog. Dan puisi itu sendiri disampaikan dengan pelbagai gaya. Ada dengan gaya teatrikal, dengan gaya deklamatur dan gaya penceritaan. Jadi ini memberi warna kepada persembahan itu sendiri. Dan kita adunkan dengan 2 buah lagu baharu yang menggambarkan proses perjalanan pasar seni, iaitu pada pembukaan cerita dan perakhiran dia. Pembukaan cerita kita letak lagu Epilog Tiang Lampu, Sebuah Memori. Pasar seni ini begitu banyak memori kalau dikait dengan rakyat Malaysia. Bukan saja sekarang bukan salah satu hub ataupun pit stop pengangkutan yang mana-mana stop pasar seni. Betul. Tapi itulah juga lokasi yang kita sering sarankan kepada rakan-rakan untuk pelancong untuk datang melawan dan beli barang tradisi semua dekat situ. Dan bagaimana sebenarnya dalam jangka panjang Dr. Ayu lihat ini boleh dapat membantu meningkatkan lagi nama pasar seni dengan acara-acara sebegini? Ya, sebenarnya pasar seni itu satu tempat yang sangat istimewa, terutama kepada di mana dia bermula, tempat-tempat yang kita rasa patut diingati, patut dikenang, patut diketahui oleh rakyat Malaysia ya. Dan sebenarnya kami juga telah menghubungi pihak pasar seni dan pihak pasar seni sangat terbuka untuk mengalu-alukan dengan aktiviti yang kita lakukan, dan mereka juga setuju untuk membuat promosi supaya pasar seni ini menjadi tempat tumpuan semula. Maknanya selama kita tahu pasar seni dah kurang dah orang pergi kan, terutamanya remaja kan, dan kita nak remaja-remaja ni tahu tentang kewujudan tempat-tempat seperti itu, di mana kan dia diangkat sebagai tempat warisan, di mana saya rasa ia satu perkara yang menarik yang kita tak boleh lupakan. Dan kita ingat bagaimana zaman dulu mereka berapresiasi di tepi-tepi pasar seni itu, sebab kita letakkan tajuk dia di bawah tiang lampu, di mana ketika itu mereka melukis, mereka menulis, mereka menyanyi di bawah tiang lampu, perkara yang mungkin kita tak boleh imagine ketika ini bagaimanakah ia berlaku, dan kita cuba imbas balik kenangan itu. Dan kita juga barangkali boleh berangan-angan bahawa dengan adanya 2 konsert ini, satu pihak yang lagi orang kata lebih berkuasa untuk mengangkat pasar seni itu sebagai satu pusat persembahan. Selepas ini dengan cara yang lebih orang kata lebih agresif lah dan proaktif. Mungkin satu masa dia akan jadi satu pusat seni persembahan yang lagi baik. Boleh dijadikan ke depan harinya. Mungkin nuansa ketiga boleh dipentaskan. InsyaAllah. Pasar seni. Bergantung kepada ada tak sponsor kita. Boleh menjadi pementasan bulanan sebagai acara di Malaysia kan. Sebagai sehari selepas pementasan nuansa nanti akan ada satu wacana. Wacana itu berkaitan dengan apa? Okey, wacana itu dia satu wacana istimewa. Okey, dia ialah tentang bagaimana kita nak membuat bengkel persembahan puisi artistik. Okey, untuk bengkel ini kita ada 3 panel yang hebatlah. Okey, salah satunya Shirley Idris, dia ialah aktivis untuk puisi tari. Okey, kita ada Wan Yusof, dia ialah juara kebangsaan, deklamator kebangsaan ya. Okey, yang ketiga kita ada Sani Sudin. Dia akan membantu untuk bengkel tersebut untuk mengajar bagaimana melakukan ataupun membuat persembahan puisi artistik. Okey, kerana sekarang ni puisi artistik sangat digemari di Malaysia ya. Okey, kita ada banyak pertandingan, kita ada berbagai-bagai bengkel persembahan, dan ini ialah satu usaha yang kita rasa untuk mengangkat puisi ke tahap yang lebih tinggi. Dan kali ini kami bertuah kerana kami mendapat sponsor daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka setuju untuk memberikan sedikit sumbangan kepada Kata Seni untuk kita meneruskan legasi puisi inilah. InsyaAllah. Dan untuk anak-anak muda yang berminat dan barangkali sebelum ini tidak ada banyak avenue ataupun platform yang boleh mereka sertai hanya dengan menunggu acara-acara sebegini. Bagaimana lagi mereka boleh mengetahui secara spesifik line up-nya nanti untuk nuansa ini? Okey,
promotion. Okay, so far yang saya lihat dalam tim pengusaha produksi itu, selain daripada mereka menggunakan media sosial untuk membuat haibahan, mereka juga membuat haibahan secara dalaman dan juga surat-surat undangan kepada sasaran yang mana pelajar-pelajar IPT, terus kepada pelbagai IPT dan juga sekolah-sekolah untuk kita menarik anak-anak muda masuk ke dalam dan hadir menyertai pementasan ini. Dan kita ada satu lagi. Okey, kita ada satu lagi. Sebenarnya kita ada sponsor daripada Blue Holding. Okey, apa yang disponsor ialah percutian 3 hari 2 malam ke Langkawi. Dan RM200 untuk selfie terbaik. Wow. Untuk nuansa nanti syaratnya mesti beli tiket ke konsert selfie dan kita akan umumkan pemenang. Manakala untuk percutian ke Langkawi 3 hari 2 malam itu ialah share sebanyak mungkin post daripada Katasi Seni dan kita akan pilih pemenang yang terbaik, insya-Allah. Boleh bercuti ke Langkawi dengan hanya menonton nuansa dua. InsyaAllah. Bila diucapkan, kita doakan supaya usaha untuk kita meningkatkan lagi dan juga memertabatkan seni dan budaya, terutamanya elemen sastra dalam Malaysia ini akan terus dipertingkatkan. InsyaAllah. Kita nantikan nanti perkembangannya. Sekali terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Sebelum kita tutup tirai Selamat Pagi Malaysia pagi ini, kami umumkan kepada anda semua tentang jualan. Ya, jualan Agro Madani, jualan bulanan yang kami bawakan di perkarangan Wisma Berita RTM. Jadi kalau anda berada di mungkin staf RTM dan sebagainya yang berada di sekeliling ini, boleh dapatkan dengan harga rahmah. Banyak, ada bakul makanan RM10, ada makanan, ada sayur dan macam-macam lagi di perkarangan Wisma Berita RTM. Jadi kalau kawasan dekat-dekat ni bolehlah boleh masuk untuk singgah. sama-sama mendapatkan barangan dengan harga yang sangat berpatutan. Untuk itu terima kasih kerana sudi bersama kami sejak awal pagi tadi untuk Selamat Pagi Malaysia. Bagi pihak penerbit kami, Fatia dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, semoga minggu anda terus produktif dan juga produktif dan diberkati, insya-Allah. InsyaAllah, dan juga selamat bercuti untuk ibu bapa dan juga anak-anak sempena musim cuti sekolah ini. Saya Ridwan Dan Zalia Khairi Ismail. Teruskan menuntut TV1. Jumpa lagi esok. Sekiranya hati tak pernah terisi, izinkanlah aku menjadi temanmu. Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menyimpan perasaan. Oh Mas Muna, sambutlah salamku yang ikhlas ini dari sudut hati. Bukan ku memaksa, bukan ku meminta, terpulang padamu untuk menilainya.